Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Okay, pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita bab 6 asid dan alkali. Okay, 6.2 peneutralan. Okay, so kita nak belajar ni kita kena tahu, faham dulu apa itu peneutralan. Okay, so maksudnya adalah tindak balas antara asid dengan alkali. Okay, untuk menghasilkan garam dan air. Okay, so ingat tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Okay, so macam mana tu? Kita tengok. Okay, kita tengok asid dan alkali. Betul tak? Okay, asid dan alkali akan menghasilkan garam dan air. So, jom kita tengok contoh. Okay, contoh-contohnya. Okay, so yang mana satu asid yang berwarna merah. Okay, yang berwarna merah ataupun jingga tak silap saya. Kalau dalam buku teks macam jingga Okay, yang di sebelah kiri dan kanan. Okay, kiri ni adalah asid. Okay, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik. Okay, so ini semua adalah asid. Okay, asid ya. Okay, saya tulislah sikit. Asid. Okay. So yang berwarna biru ni adalah alkali. Alkali. Okay. So di mana asid, okay, dan alkali. Natrium hidroksida, kalium hidroksida, okay, natrium hidroksida, okay. So macam mana? Okay. So apa terjadi? Okay, menghasilkan jenis garam yang berbeza lah. Okay, so dia akan menghasilkan jenis garam yang berbeza. Okay, dan juga air lah. So macam mana nak tentukan? Okay, macam mana nak tentukan garam ataupun kita panggil garam yang neutral lah. Okay, so kita tengok di sebelah kiri dulu. Asid hidroklorik. Okay, dan juga natrium hidroksida. Okay, so macam mana nak tentukan natrium klorida ni? Okay, so kita tengok yang di sebelah kiri ni dulu. Natrium. Okay, dan juga asid kita ambil yang belakang dia. Okay, yang belakang dia hidroklorik. Okay, hidroklorik. Okay, so natrium, tulis natrium kat sini. So, hidroklorik ambil yang belakang ni. Okay, jadi klorida. Okay, seterusnya kalau clarium hidroksida sama juga macam atas, kita ambil clarium. Okay, tulis clarium. Okay, asid sulfurik. Ambil yang belakang ni. Sulfurik. So, dia akan jadi sulfat. So, kena ambil alkali dulu baru asid. Okay, yang ketiga natrium hidroksida. Okay, so ambil natrium. Ambil je. Okay. So, seterusnya nak ambil apa? Ambil yang asid. Okay, nitrik. So, jadi ni nitrite. Okay, so ada yang tanya, kenapa tak sama? Yang ni sulfat, yang ni jadi daripada sulfurik jadi sulfat. Okay. Daripada nitrate jadi nitrite. Okay, so macam mana nak tentukan? Okay, so kena banyak pembacaan lah. Kena banyak membaca. Okay, ni saya bagi tips je lah untuk memudahkan. Okay, so jadi apa? Dia jadi apa? Okay, so nampak tak? Okay, so dah saya terangkan tentang peneutralan. Okay, semasa peneutralan, asid hilang sifat asidnya. Okay, so masa kita buat peneutralan tu, so asid hilang sifat asidnya. Okay, dan alkali hilang sifat alkalinya. Nampak tak? Ada asid hilang. Alkali pun hilang. Dia jadi neutral. Okay, neutral. Okay, so kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pencitratan. Okay, so pencitratan ni macam mana? Okay, nampak tak? Macam mana nak hilangkan asid? Macam mana nak hilangkan alkali tu? Kita guna kaedah kaedah pencitratan.
Okey. So pergi dekat bawah sikit. Cuba tengok rajah 6.7. Ni adalah kalau dalam gambar rajah ni adalah proses kita panggil pentitratan. So ada burette, so ada cone. So dekat burette ni boleh baca si padu. Okey. So macam mana? Okey, yang pertama sekali kena sediakan burette. Okey, kita letakkan asid hidrokolik ataupun asid lah. Dekat atas ni letak asid. Okey. Okey, dekat bawah ni okey, larutan natrium hidrosida ni adalah alkali. Okey, alkali. Okey, so nampak tak? Okey, so atas ni asid. Okey. So yang bawah ni adalah natrium hidrosida. Okey, so kita nak buat penetralan lah. Okey, guna kaedah penitratan. Okey, so apa yang kita perlu buat dulu? Okey, so dah masukkan asid kan? Okey. So dah masukkan asid. So untuk kita natrium hidrosida ni untuk nampak kita kena letak penunjuk penunjuk phenolphthalein. Okey, so dia akan jadi warna apa? Seakan-akan warna merah jambu lah. Okey, so nak tahu kehadiran larutan natrium hidrosida, kita letak phenolphthalein. Okey, so dia warna apa? Warna merah jambu lah. Okey, so macam mana nak menetralkan asid dan alkali adalah okey, so kita titiskan asid ke dalam alkali. Okey, kita titiskan asid hidrokolik, okey, asid dekat yang atas tu secara perlahan-lahan. Okey. Okey, so semasa titis tu kena goncang juga kon ni. Kon yang dekat bawah ni kita goncang. Sampailah alkali dekat bawah ni berubah menjadi maknanya daripada berwarna kepada tak berwarna. Okey. So maknanya mula-mula dia merah jambu, maknanya titis sikit, makin lama makin berubah warna dia. So maknanya makin tak berwarna lah. Okey, baru inilah kita panggil proses bila tak berwarna tu barulah neutral. Okey. So bacaan awal. Okey, saya bagi contoh bacaan awal. Okey, bacaan awal asid dekat atas ni adalah contohlah ataupun ditulis dekat sini 30. Okey. Isi asid 30 ml. Okey, ni contohlah. Okey. Okey, patutnya kita buat eksperimen. Okey, bacaan awal atas ni. Okey, dekat sini nanti saya akan tunjuk contoh kalau siapa yang tak kenal lagi burette. Semua dah kenal kan, dah belajar. Okey, dia 30 ml. So, titis. Lepaskan sikit-sikit secara titis sikit-sikit. Okey, lepas titis tu banyak mana? Okey. Sampailah hilang. Sampailah larutan natrium hidrosida ataupun alkali tadi menjadi tidak berubah kepada tidak berwarna. Okey, contohlah bila titis sehinggalah 45. Ni contoh ya. Okey, 45 ml. So, okey, dah dapat bacaan akhir. Bila bacaan akhir ni, okey, maknanya larutan yang dekat bawah tu dah jadi tak berwarna lah. Okay, so isi padu asid hidrokolik yang digunakan. So, nak tahu banyak mana asid digunakan untuk meneutralkan. Okay. So, banyak mana? Macam mana nak kira? Ya, yang bawah, yang akhir tolak yang awal lah. 45 tolak 30. So, berapa ml kita gunakan? 15 ml. So, banyak mana asid yang digunakan? Yes, 15 ml. So, mudah je. Okey? Matematik mudah je. Okey, seterusnya kalau ada soalan boleh tanya bab ni. Okey. Seterusnya kita tengok aplikasi. Aplikasi penetralan dalam kehidupan harian. So macam mana kegunaan kita? Ada tak kita guna penetralan dalam kehidupan kita? Pernah gosok gigi? Pernah. Okey, so bila kita berus gigi, okey.
Okey, jadi ubat gigi tu alkali. Untuk apa? Okey. Untuk apa? Untuk menetralkan asid dalam mulut yang dihasilkan oleh bakteria. Okey? So, pentinglah. Sebab tu kena berus gigi hari-hari. Okey, seterusnya. Kita tengok yang kedua lah. Okey, pernah tak shampoo rambut? Pernah. Okey, lepas shampoo rambut, kita buat apa? Conditioner kan? Apa tu? Perapi rambut. So, apa sifat shampoo? Yes, alkali. So, apa sifat perapi rambut? Okey, berasid. So, fungsi perapi rambut adalah untuk menetralkan, untuk menetralkan sisa shampoo lah. Untuk rambut kita jadi lembut, sihat. So, pentinglah. Jangan shampoo je. Kena pakai pula perapi rambut. Okey. Sebenarnya pembersih muka ataupun yang skincare lah kita panggil kan. Untuk penjagaan wajah. Okey. So, kalau yang perempuan dia tahulah. Mula-mula dia cuci muka, pakai pembersih muka. Lepas tu dia pakai toner ataupun yang panggil penyegar kan. So, pembersih muka sifat dia alkali. So, bila kita bersih cuci muka tu, muka kita akan jadi kering. So, apa perlu buat? Pakai penyegar. Sebab apa? Penyegar ataupun toner tu dia bersifat berasid lah untuk menetralkan balik kulit muka. Sebab tu kulit muka kita jadi lembut kan. So, seterusnya adalah gambar seterusnya kita tengok. Kapur mati. Apa fungsi kapur mati? Tanah yang berasid. Yang mana tanah yang berasid dapat dirawat dengan kapur mati. Kapur mati ni dia bersifat alkali lah. Supaya apa? Untuk tujuan dia adalah untuk bagi tanaman kita subur. Seterusnya, pelembut fabrik. Kan? Basuh baju. So kita letak sikit pelembut fabrik. Sebab pelembut fabrik ni sifat dia berasid. So untuk mengurangkan nilai pH fabrik yang dihasilkan, yang mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi berakali disebabkan oleh penggunaan sebuk pencuci. Sebab itulah biasanya kan kita tengok mak-mak kita bila basuh baju letak sebuk pencuci. Lepas tu dimasukkan pelembut fabrik. Dan yang terakhir adalah bahan buangan. Bahan buangan sifat dia berasid. Daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. So sebelum dia buang tu, dirawat dengan alkali. So tak adalah, so terjadilah penetralan dekat sini. So itu sahaja untuk video kali ini. So, kalau ada soalan, boleh komen dekat bawah. Itu sahaja. Assalamualaikum.